Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah binti Misrai, nombor matrik A1787375. Hai, saya Siti Rawiah binti Barasman, A178218. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Khalida binti Zainuddin. Nombor matrik saya ialah A175032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Farha binti Muhammad Syarudin. Nombor kad matrik A176860. Apa itu takaful? Menurut Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013, IFSA menyatakan bahawa takaful suatu perkiraan yang berasaskan pertolongan bersama yang di bawahnya peserta takaful bersetuju untuk menyumbangkan kepada suatu kumpulan yang sama dan menyediakan manfaat keuangan Islam bersama. Insurans pula membawa maksud satu sistem iaitu pihak pengendali insurans di atas satu pertimbangan yang telah dipersetujui pada awal kontrak bersetuju untuk membayar balik kepada orang yang dilindungi insurans di atas sesuatu kejadian yang tidak diingini berlaku. Mengikut kajian, 85% rakyat Malaysia pada hari ini masih lagi belum memiliki insurans maupun takaful. Pada dasarnya, konsep insurans dan takaful ini adalah menjadi sebuah pelindung sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini atau musibah. Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia memutuskan bahawa insurans konvensional ialah haram kerana mengandungi perkara yang tidak selaras dengan Islam, iaitu mengandungi riba, gharar dan maisir. Saya akan menyambung pembincangan mengenai penyertaan masalah. Sebagaimana yang kita tahu, setiap orang mempunyai perancangan keuangan untuk mengenal pasti antara barang keperluan ataupun barang kehendak. Keperluan hakiki seperti kewajipan diri untuk perbelanjaan wajib agar meneruskan kelangsungan hidup. Di sini kita dapat lihat bahawa sebilangan masyarakat Malaysia mempunyai perlindungan daripada takaful ataupun insurans dan sebilangannya tiada perlindungan takaful dan juga insurans. Terdapat 45% masyarakat Malaysia mempunyai produk insurans, tetapi amat kecewa sekali sebilangan kecil kira-kira 15% yang mempunyai produk takaful. Untuk masyarakat yang tiada perlindungan, seramai 47.2% yang tidak mempunyai takaful dan juga insurans. Walaupun segelintir masyarakat Malaysia mempunyai takaful ataupun insurans, ia membuktikan ada sedikit perbezaan antara takaful dan juga insurans dari sisi undang-undang. Takaful tertakluk pada Akta Takaful 1984 dan insurans pula diatur oleh Akta Insurans 1963 pindaan 1996. Dari sisi operasi pula, mekanisme takaful seiring dengan peraturan syariah. Manakala insurans konvensional hanya disesuaikan pada undang-undang nasional. Yang seterusnya, premium takaful yang dibayar dianggap sebagai tabaruk yang dikenali sebagai derma dan mudarabah yang dikenali sebagai penjimatan, manakala insurans premium mewujudkan kewajipan mengenai hubungan jualan dan belian kepada syarikat. Dan pembezaan yang terakhir pula adalah sistem takaful bebas dari riba ataupun unsur-unsur yang dilarang, manakala insurans pula mungkin melibatkan riba dan juga unsur-unsur yang dilarang syariah. Ada sebilangan masyarakat Malaysia yang tiada perlindungan takaful ataupun insurans disebabkan antara faktor ialah mereka beranggapan kebanyakan terlalu kompleks dan juga tidak berpatutan, dan yang kedua, mereka tidak memahami kepentingan takaful perubatan dan juga kesihatan terhadap kehidupan mereka. Antaranya, mereka beranggapan kos bayaran yang dibuat untuk membayar perlindungan takaful tidak memberi manfaat, tetapi adalah sebaliknya. Mereka beranggapan bayaran yang dikenakan mengikut jenis polisi yang diambil. Dan yang terakhir, ada sesetengah perkara yang mereka rasakan ia tidak berbaloi untuk mengambil risiko tersebut.
Akan tetapi, pelindungan takaful perlu diambil untuk menjamin individu dan juga keluarga sekiranya berhadapan dengan musibah seperti kemalangan, kematian, banjir dan lain-lain. Sekiranya musibah tersebut terjadi terhadap individu ataupun keluarga yang tidak mempunyai takaful, ia akan mengakibatkan hilang punca pendapatan utama. Terdapat perbezaan di antara takaful dan insurans. Yang pertama, konsep penyertaan dan operasinya. Di dalam takaful, para ahli takaful bukan membeli takaful. Tiada sebarang unsur jual beli yang berlangsung di dalam takaful. Tetapi para ahli menyertai takaful ini. Di dalam kontrak takaful, kita menggunakan konsep tabarruk yang berarti memberi sumbangan ataupun membuat kebajikan. Konsep ini boleh menggantikan unsur-unsur yang terdapat di dalam insurans seperti gharar, maisir dan riba. Bayaran yang dibayar oleh ahli takaful tadi dikenali sebagai sumbangan. Daripada dana yang terkumpul tadi akan digunakan untuk memberi bantuan keuangan ataupun pampasan kepada ahli takaful yang kurang bernasib baik. Operasi yang digunakan di dalam takaful ini adalah menggunakan prinsip mudharabah ataupun kontrak perkongsian untung dan rugi. Penyumbang modal akan memberikan wang kepada individu iaitu pihak takaful untuk dipergunakan dalam pelaburan ataupun perniagaan lain. Keuntungan atau kerugian daripada pelaburan atau perniagaan tersebut akan dikongsi bersama mengikut persetujuan pada awal kontrak. Contohnya, Encik Hassan menyertai polisi takaful oleh syarikat ahli takaful. Bayaran sebulan yang dibayar oleh Encik Hassan ialah 300 sebulan ataupun 3,600 setahun. Melalui prinsip ini, Encik Hassan tadi adalah seorang Rabbul Mal yang bersedia kehilangan wang pelaburannya sekiranya syarikat ahli takaful ini gagal dalam pelaburannya. Tetapi jika syarikat ahli takaful ini percaya dalam pelaburannya, maka keuntungan daripada pelaburan tersebut akan dikongsi bersama mengikut persetujuan awal kontrak. Insurans konvensional ialah kontrak insurans di antara pemegang polisi dan pengurus insurans. Untuk menyertai kontrak ini, mereka perlulah membeli polisi insurans itu kepada pengurus insurans. Di sini kita dapat lihat wujudnya aktiviti jual beli di dalam insurans. Dana yang dibayar oleh pemegang polisi tadi akan digunakan untuk membayar tuntutan, lepas tu perbelanjaan pengurusan dan perbelanjaan lain seperti komisen, cukai dan lain-lain. Kontrak ini tidak memenuhi rukun maqfudah alaih ataupun perkara yang tidak jelas. Ulama telah memutuskan bahawa akad yang berlangsung di dalam insurans tadi itu adalah sebuah akad yang mengandungi unsur gharar ataupun perkara yang tidak jelas. Kita jika ditegah mendekati perniagaan yang mengandungi unsur gharar, seperti dalam nas daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada jual beli al-hasrah dan gharar. Bagaimana gharar ini berlaku? Contoh, Encik Aman membeli polisi kebakaran untuk rumahnya daripada sebuah syarikat insurans. So Encik Aman tadi ni untuk membeli polisi insurans ni, so dia kena bayar RM250 sebulan. Apabila berlaku musibah iaitu rumah itu pun terbakar, makanya dalam perjanjian awal tadi, syarikat insurans tadi akan membayar 1 juta kepada Encik Aman. Tetapi suatu pembayaran tersebut, Encik Aman dengan syarikat
insurans tadi tidak tahu bila rumahnya akan terbakar. Jadinya di sini kita dapat lihat kontrak tersebut mengandungi unsur yang tidak jelas ataupun kita panggil garar. Contoh yang diberikan tadi, kita dapat lihat kontrak yang dijalankan di dalam insurans ini mengandungi unsur yang tidak jelas dan berat sebelah, di mana sekiranya kebakaran itu berlaku, Encik Aman akan untung. Tapi kalau kebakaran itu tidak berlaku, maka yang untungnya adalah syarikat insurans dan Encik Aman akan rugi. Di sini kita akan lihat ada pihak yang untung dan ada pihak yang rugi. Maka akad jual beli tersebut adalah sebuah akad yang rosak dan tidak sah. Secara konklusinya, konsep penyertaan dan operasi di antara insurans dan takaful adalah berbeza. Sebagai seorang Muslim, telah menjadi kewajipan kita untuk mencari yang halal. Rasulullah SAW telah bersabda yang membawa maksud. Anas bin Malik meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda, mencari yang halal adalah satu kewajipan ke atas setiap Muslim. Diriwayat oleh Al-Tabarani dengan sanad yang baik. Di sini disebabkan ada wujudnya takaful, maka kita perlulah memilih kepada takaful. Saya akan menerangkan mengenai prinsip-prinsip takaful dan insurans. Prinsip asas takaful sebenarnya adalah asimilasi daripada prinsip insurans dan prinsip itu diterima pakai dan tidak bercanggah daripada hukum syariah. Terdapat beberapa prinsip iaitu prinsip kepentingan boleh lindung. Situasi di mana wujud unsur kaitan dengan tanggungjawab peserta takaful dengan perkara termaktub dalam kontrak. Sebagai contoh, tuntutan harta kerugian apabila harta dinyatakan dalam kontrak mengalami kerugian dan musnah. Yang kedua, prinsip mudah percaya. Peserta perlu memastikan semua maklumat yang diberikan kepada pengendali adalah benar untuk mengelakkan gambaran yang salah dan membuat keputusan yang betul. Yang ketiga, prinsip eliminate, papasan yang akan dibayar setakat kerugian sebenar. Dan yang terakhir adalah prinsip subrogasi, iaitu skim takaful berhak meminta ganti rugi daripada pihak ketiga yang bertanggungjawab terhadap kerugian. Seterusnya, saya akan menyambung tentang model-model takaful dan insurans serta klasifikasinya. Terdapat 3 model takaful dan insurans iaitu model mudharabah, model wakalah dan model wakaf. Model mudharabah ialah prinsip perkongsian keuntungan di antara pihak yang menyediakan dana iaitu peserta dan pihak yang menguruskan perniagaan pada nisbah yang tertentu. Contohnya 50 nisbah 50, 60 nisbah 40 dan 70 nisbah 30. Keuntungan juga ditakrifkan pulangan ke atas pelaburan dan lebihan dari pengunderhatian yang berkaitan dengan dana takaful sahaja. Baiklah, ciri-ciri penting mudharabah ialah perbelanjaan pengurusan tidak dikenakan ke atas dana takaful. Ia ditanggung oleh pemegang saham itu sendiri. Seterusnya, memperoleh pendapatan dana dari sebahagian perkongsian keuntungan. Untuk model yang kedua ialah model wakalah. Model wakalah bermaksud perjanjian antara pengendali sebagai wakil atau ejen dan peserta sebagai prinsipal. Yang kedua, pengendali takaful boleh mengenakan bayaran setiap perkhidmatan dan perbelanjaan pengurusan. Dan yang ketiga, pengendali mendapat keuntungan yuran dan dana pemegang saham. Untuk model yang ketiga ialah model wakaf. Model wakaf bermaksud peserta takaful bagi sumbangan takaful dibayar dan dikreditkan ke dalam dana takaful. Dan seterusnya, pengendali takaful akan menguruskan operasi wakaf dan yuran wakalah yang ditolak dari sumbangan peserta. Implikasi terhadap kajian yang kami lakukan iaitu yang pertama, memelihara kemaslahatan jiwa. Peserta boleh memperolehi pinjaman pampasan dengan kadar yang segera apabila ditimpa sebarang musibah. Sebagai contoh, peserta yang menghidap penyakit kritikal dapat menggunakan manfaat yang diterima untuk menjalani rawatan atau membeli ubat-ubatan yang diperlukan. Di sini, pihak dana takaful ini yang menanggung sepenuhnya
kos rawatan yang ditanggung oleh peserta itu. Dan ini dapat meringankan beban peserta jikalau ditimpa sebarang musibah seperti penyakit ataupun masalah-masalah lain. Yang kedua ialah memelihara kemaslahatan harta. Perolehan harta ini boleh diserahkan kepada ahli waris jika peserta telah meninggal dunia. Penama yang ditulis dalam kontrak penjajahan takaful ini adalah lebih kurang sama dengan penama cadangan penerima hibah. Yang ini untuk mengelakkan sebarang penipuan ataupun perebutan daripada perebutan harta itu sendiri. Yang ketiga ialah memperolehi manfaat dari segi rohani. Peserta dapat memenuhi tanggungjawab yang disyariatkan oleh agama dan tuntutan sosial dengan meletakkan kebajikan bersama dalam kalangan peserta-peserta takaful. Di sini, peserta ini bukan sahaja untuk mencarum untuk keperluan diri dan keluarganya, tetapi dia boleh menjalankan tanggungjawabnya untuk melakukan kebajikan bersama ahli-ahli takaful itu dan bertepatan dengan prinsip skim takaful itu, iaitu saling bertanggungjawab, saling bekerjasama, saling bantu-membantu dalam sebarang musibah. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan terhadap kajian yang kami lakukan ini ialah pihak kerajaan dan pihak pengendali takaful perlulah memainkan peranan dalam usaha mengembangkan produk takaful ini dalam kalangan masyarakat. Yang pertamanya ialah kerajaan perlulah menyarankan masyarakat kini mewajibkan setiap keluarga itu memiliki sekurang-kurangnya satu polisi takaful. Takaful ini bukanlah lagi suatu pilihan, malahan telah menjadi satu keperluan yang patut dimiliki oleh individu maupun keluarga. Antara pelan takaful yang menjadi salah satu keperluan pada masa kini ialah takaful yang berkaitan dengan kesihatan dan juga kos pengajian tinggi anak-anak. Ini kerana kos membiayai rawatan dan kos pengajian tinggi akan semakin meningkat dari semasa ke semasa. Ini adalah sebagai salah satu langkah mengurangkan bebanan kita serta mengelakkan permasalahan pada masa hadapan. Yang keduanya ialah pihak pengendali takaful perlulah merangka satu produk yang mampu dimiliki oleh masyarakat berpendapatan rendah. Pihak takaful ini perlulah mengkaji semula atau memperhalusi semula jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh peserta ini perlulah dalam satu lingkungan ataupun tahap kemampuan setiap lapisan masyarakat, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Hal ini dapat mengelakkan mereka sama sekali mengambil insurans konvensional yang di mana tidak menepati syariat dengan alasan bayar premium yang dikenakan oleh insurans konvensional adalah lebih rendah berbanding bayaran sumbangan yang perlu dibayar menerusi pelan takaful ini. Yang ketiga, pihak syarikat takaful perlulah mempergiatkan lagi usaha menyebarkan maklumat mengenai kelebihan produk-produk takaful melalui media massa, media cetak dan lain-lain lagi. Ini sebagai salah satu bentuk pendedahan ataupun sebagai satu bentuk kesedaran kepada masyarakat kita mengenai kepentingan merancang kewangan kita pada masa hadapan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami rumuskan ialah dalam mengejar dan mengecapi kehidupan yang lebih berkualiti adalah penting untuk kita berusaha menikmati dengan mengambil dan meneroka peluang yang mendatang sebaiknya. Hidup ini penuh dengan tiba-tiba, kejutan. Bak kata pepatah Melayu, malang tidak berbau. Jadi sebagai seorang manusia yang bijak dalam mengambil langkah awal daripada kemungkinan ditimpa pelbagai musibah. Bagi orang Islam, mereka semestinya yakin bahawa apa jua bentuk musibah, malapetaka maupun rezeki yang datang menimpa sesungguhnya adalah qada dan qadar Allah SWT. Oleh yang demikian, seseorang itu hendaklah sentiasa bersedia menghadapi dengan keimanan yang teguh dengan penuh kesabaran. Masyarakat juga harus memahami pada zaman ini, tahun 2020, bahawa wujud beberapa faktor yang menyebabkan takaful perubatan dan kesihatan semakin penting sehingga hari ini. Poin yang seterusnya ialah seseorang itu juga seharusnya merancang dan berusaha mencari jalan bagaimana dapat meringankan beban yang terpaksa dipikul oleh diri sendiri atau ahli keluarga sekiranya musibah melanda.
Dan poin yang terakhir, perubatan ini adalah selaras dengan tuntutan agama Islam. Islam telah menetapkan peraturan supaya seseorang itu sentiasa peka dan seboleh-bolehnya jiwa dan raganya dan orang yang ditanggungnya terpelihara dan terjamin.